Dengan gerombolan lembu yang kedua aku jumpa tu, rupa lembu tu hampir boleh kata sama. So aku jumpa satu wireless mic yang mana aku rasa dia sebab lama. Lepas tu aku terasa dan tali ni supaya kalau kat mana pun kolam tu pergi, korang akan ikut sekali. Bagi aku segera. Tapi version mi tarik. Okey, dalam kisah yang kedua ni, benda ni okey, dalam trip yang sama. Cuma kali ni aku dah bercuti lah dekat Kota Baru. So waktu tu aku habiskan masa dalam 3 hari rasanya dekat Kota Baru, Kelantan. Bawa wife aku pusing, pergi Rantau Panjang lah, pergi Wakaf Cik Ye, pergi Pantai Cahaya Bulan semua. So aku dah bawa dan wife aku pun dah happy. So aku bawa wife aku balik. Okay, dah settle 3 hari tu. Dalam masa 3 hari tu kita meraya-raya dekat Kota Baru, area berdekatan lah. So kita nak balik. Waktu nak balik tu pula kita bukan balik terus tau. Dalam perjalanan balik tu aku still bawa wife aku menyinggah-nyinggah lah. Kita orang singgah Pasar Payang dekat Kuala Terengganu, singgah Masjid Terapung. Aku bawa dia singgah Masjid Terapung dan juga aku bawa dia pergi. Cuma balik ni aku menyimpang sikit sebab supposed to be waktu pergi tu aku tak lalu pun Kuala Terengganu. Dan balik sebabnya aku nak pergi bawa wife aku ke Pasar Payang dan juga Masjid Terapung. So aku balik tu aku menyimpang sikit, aku masuk Kuala Terengganu. Masuk Kuala Terengganu dan sampai dekat Marang rasanya. Sampai dekat Marang, aku nak ikut balik jalan aku pergi tadi. So daripada Marang tu, kalau orang-orang Marang tahulah, daripada apa tu kita panggil apa, monumen sotong tu kan. So korang boleh potong kot dekat persimpangan daripada Kuala Terengganu tu sampai dekat monumen sotong tu, kau masuk kanan, kau boleh potong lalu, tak silap aku lah, jalan tu nama dia Wakaf Tapai. Kau boleh sampai ke Kuala Berang balik semula. Sebabnya aku nak ikut jalan aku pergi tadi. So sampai Kuala Berang tadi, aku singgah lagi bawa wife aku pergi ke Sekayu, air terjun Sekayu. Bawa dia pergi mandi situlah, tapi kita tak stay pun situ. Sebabnya kat Sekayu pun aku ada kisah aku lah. Tapi itu trip lain, aku bawa wife aku. Tapi yang waktu trip tu kita orang just mandi je. So dalam pukul 6 petang macam tu kot, 6 petang kita orang bertolak daripada Sekayu, ikutlah jalan tadi Jabur Jerangau tadi. So daripada kali ni terbalik lah. So kita orang daripada Jerangau lah, daripada Ajil ni tadi, daripada Kuala Berang ni nak pergi ke Jabur tadi, nak pergi ke Kuantan. So waktu balik tu kita orang melalui jalan tu. Jalan ni kalau dia memang jalan hutan lah. So dan jalan ni panjang, dia akan melalui Muqtafi Billah Shah, melalui Bukit Besi. Cuma yang aku tahu dia menghubungkan Jabur dan Jeragau. Cuma aku tak tahu yang spesifik ni kat mana aku dah tak ingat lah. So waktu balik tu kau akan lalu kawasan hutan tau. So mula-mula kereta masih banyak, tapi sebab aku tak speeding, jadi aku bawa slow. Jadi kereta asyik potong dan last sekali aku ni macam bila dah tengah malam tu, bila dah start makin lama makin malam tu, aku dah tinggal seorang. Kereta aku dah tinggal sebiji, macam alone macam tu je. Okey lah. So aku pun jalan tu sampai dekat satu tempat. Dia ni macam jalan dia bukan jalan straight tau, bukan macam highway. Dia ada simpang kecil-kecil yang mana dia aku tak tahu dalam tepi-tepi tu macam hutan tu, dia ada lorong-lorong. Mungkin dia punya rumah-rumah orang ke apa kan, tak tahulah tepi tu. So sampai dekat satu tempat dekat jalan tu, ada satu kereta, dia keluar daripada simpang. Dia keluar daripada simpang dan dia masuk. Aku ni daripada jauh, dan daripada simpang dia tengok aku jauh, dia masuk dan dia jalan. Tapi kereta ni perlahan. Kereta ni dia tak adalah perlahan sangat, tapi speed dia lebih kurang macam speed aku. So aku pun tak ada mood lah nak memotong kan, sebab aku ni daripada Kelantan, memang badan pun time tu dah penat apa semua kan. So aku pun layan je lah. Aku follow belakang kereta tu. Okey lah. So sampai bila aku, macam kereta ni makin lama dia makin slow, jadi aku ni makin lama makin aku maintain speed. Makin lama aku makin merapat dengan kereta ni tau, kereta yang depan aku ni. So rapat sampai satu masa aku dah boleh nampak jelas tau kereta ni.
Waktu tu wife aku tak tidur lagi sebab waktu tu belumlah masuk pagi ke apa ke. Cuma waktu tu dalam pukul 10, 9-10 malam lah macam tu. So, apa yang peliknya adalah makin lama makin rapat. Bila aku betul-betul dah boleh nampak kereta tu aku suluh, apa yang aku rasa seram adalah dekat belakang kereta tu, bukan belakang di bukan atas bonet, di sebelah dalam kereta. Kalau macam kereta kita ni tempat yang kalau kereta Wira ke apa ke dia ada tempat speaker tu kan. Kalau kereta-kereta lama, kereta sekarang aku tak tahulah dia letak apa tu, rasa speaker kat kot. Okay, so dia ada macam platform situ kan. Dekat atas platform tu ada satu, aku nak kata dia macam orang dewasa. Dia baring dan muka dia baring dan dia mengiring dan muka dia menghadap keluar ke cermin, orang kata apa, cermin belakang kereta tu ada menghadap keluar. Jadi dia ni menghadap ke aku. Cumanya aku boleh nampak yang benda tu adalah orang yang tengah baring, tapi aku tak adalah nampak muka dia ke apa ke, jelas tak adalah, tapi nampaklah orang tu bermuka benda yang baring tu. So aku jadi macam pelik lah, tapi tak ada, aku tak tegur. Dan wife aku rasanya wife aku pun perasan benda tu sebab waktu tu dia masih jaga. So dia pun nampak juga orang tu. Cumanya yang kita orang ni macam aku dah tahulah, dah dapat rasa dah benda ni macam something wrong somewhere kan. Cumanya wife aku ni dia macam pelik tapi dia tak tanya. Tapi aku nampak waktu aku, sebab aku mandu ni macam tak laju, jadi aku sempat toleh pandang dia semua. Aku nampak wife aku ni dia macam muka dah start pelik tau. Bila dia dah pelik tu, apa yang aku buat sebelum dia tegur benda tu, dia tegur orang yang baring dekat atas, aku nak kata apa, nanti bukan dashboard, macam atas platform tu kan. Sebelum bini aku tegur, lebih baiklah aku buat daripada jauh. Aku tengok macam jalan tu boleh memotong, besar juga. Aku drop gear siap-siap, daripada jauh aku keluar ke lorong sebelah dan aku potong. Maksudnya aku tak rapat dengan dia dulu baru aku keluar. So aku keluar siap-siap dan aku potong kereta tu. Jadinya pengalaman tu aku rasa macam aku tak tahu nak kata tu apa. Sebabnya bagi aku macam pelik lah. Kalau kata budak kecil buat kerja macam tu, kita faham lah. Maybe budak tu macam main kat belakang ke apa. Tapi bila kata dalam jalan gelap macam tu, yang kereta pun tak berapa ramai, orang kata tiba-tiba ada benda orang dewasa buat kerja macam tu, baring dekat atas benda tu, aku rasa macam benda tu bukan benda normal. Dan tempat pun tempat macam tu kan. Jadi aku rasa macam okay, aku rasa ni dia dan aku rasa benda tu kalau kita cerita mungkin dia nak menompak kereta depan, tapi dia nak mengacau aku. Jadi aku rasa sebelum apa-apa berlaku, lebih baiklah aku elak daripada tegur ke apa ke, dan aku potong. Dan aku tak tahulah apa berlaku dengan pemandu kereta tu lah. Tapi yang penting aku rasa macam better aku jangan tegur sebelum bini aku tegur, ataupun aku tegur, ataupun aku rapat betul-betul dengan kereta tu, kena dia lagi slow dan aku tak boleh buat apa, aku terpaksa follow rapat belakang dia dan aku nampak jelas benda tu, maybe bakal jadi traumatized lah kat aku kan. So itu adalah kisah kedua dalam experience aku pergi ke trip tu lah. Untuk trip tu, itu kisah kedua aku. So dalam kisah ketiga ni dalam trip yang sama juga, cuma okay, macam tadi daripada perjalanan balik tu, aku dah, yang last aku kena gangguan dekat Jabur Jerangau tu kan, jalan Jabur Jerangau. Dan aku teruskanlah perjalanan sampai jalan tu. Lepas aku potong kereta tu, aku terus ke Aspar Cottage dan aku pergi ke Gambang. So daripada Gambang aku ikut jalan Tun Razak, aku straight sampailah aku sampai ke Muazzam Shah. So sampai dekat Muazzam Shah ni, waktu tu dah pukul 12 lebih malam atau pukul 1 pagi, aku tak ingat. Tapi memang dah tengah malam lah. So untuk orang yang tahu bandar Muazzam Shah ni, dekat bandar Muazzam Shah ni dia ada satu politeknik Muazzam Shah. Depan sikit pada politeknik Muazzam Shah tu, sebelum kita sampai ke Petronas tu, dia ada satu food court tau. Biasalah kalau kawasan tempat belajar kan, dia ada macam food court kan, food court tempat makan. So last yang kita orang makan adalah dalam pukul berapa kita orang makan dekat tak silap aku lah, kita orang makan dekat Masjid Terapung. So dalam waktu tu, dalam tengah hari petang, dalam pukul 2 petang macam tu.
So waktu tu perut memang dah lapar. Lepas tu aku pun memang dah penat lah, sebab aku dah driving all the way daripada straight daripada Kota Baru tadi. Aku stop. Dan daripada Kuala Berang aku straight sampai ke Muazzam Shah. So aku cakap okay, aku decide macam tak apalah, kita berhenti rehat dekat Muazzam Shah lah. Berhenti rehat kat Muazzam Shah, alang-alang dah berhenti rehat, makanlah sekali sebab masing-masing pun dah lapar. So berhenti dekat Muazzam Shah, tempat makan tu, food court tu. Dan makan dekat food court tu. Dan waktu makan tu, tengah-tengah dah nak habis makan tu, aku cakap dengan wife aku cakap boleh tak, sebab abang dah penat gila kan, abang memandu dah jauh dah, waktu tu dah berapa belas jam aku memandu kan. Dan aku cakap boleh tak tukar driver, boleh drive tak? Aku cakap sebab bini aku ni boleh driving, cumanya dia jarang driving malam, dia kan tambah pula kawasan-kawasan jalan yang macam tu. So bini aku macam, aku cakap boleh tak, sebab abang memang dah penat dah, memang tak larat dah. Dan bini aku kata jalan lepas ni okey ke? Aku fikir. Adalah jalan-jalan yang bahaya kan, tapi aku cakap macam tak sebahaya jalan tadi lah, sebab jalan-jalan yang sebelum tu lagi heavy kan. Dia aku cakap boleh kot rasanya, tak apalah. Macam aku cakap dia drive dan aku tak tidur lah, aku guide dia. Cuma aku tak boleh driving sebab badan aku macam dah letih sangat, takut aku tak fokus. Dan dia kata okey lah kalau macam tu tak apalah. Dan lepas makan tu tukar driver, bini aku drive. Okeylah, selepas daripada bandar Muazzam Shah, kau akan lalu, aku tak pasti apa nama tempat tu, tapi jalan tu adalah jalan highway Tun Razak. Jalan highway Tun Razak, dan kau akan straight daripada bandar Muazzam Shah tu sampai dekat Keratung. Aku tak ingat Keratung berapa. Dia ada satu simpang ke kanan. So daripada Keratung tu kau nak simpang ke kanan tu, kau nak masuk ke Palong. So kau jalan masuk kanan tu, kau straight, jalan tu jauh juga, aku rasa aku tak ingat berapa kilometer ke dalam. Dan sampai satu tempat kau kena masuk ke kiri, sebab kalau kau straight tu dia boleh tembus ke, aku tak ingat Negeri Sembilan ke mana, aku tak ingat. Tapi jalan dia dah bukan akan tuju ke tempat lain lah. So kau kena masuk kiri. Dan aku ingat waktu dekat jalan tu, persimpangan T tu, dia tulis jalan licin, saya buat jalan licin. So korang faham je lah, bila nama Palong Keratung ni kau lalu dalam pukul 1-2 pagi, memang probability untuk kemungkinan untuk kau jumpa kereta tu memang susah lah. Satu. Yang kedua, motor apatah lagi, memang kau tak jumpa kereta, tak jumpa motor lah. Paling kuat pun kau akan selisihkan lori, itu pun lori pun jarang-jarang kau akan jumpa. So okey lah, dah masuk simpang kanan tadi daripada Keratung tu, highway Tun Razak tu, masuk kanan, dah start jalan dia kecil lah, jalan dia hutan kiri kanan, ladang getah. Lepas tu sampai dekat jalan licin tu, persimpangan T tu, masuk pula kiri. Masuk kiri tu dah jalan Palong Utama. Jalan Palong Utama ni panjang tau. Dia daripada Keratung tu tadi, daripada jalan licin tu sampailah ke Pekan Pasir Besar. Jalan tu agak panjang dia sebab dia sempadan negeri Keratung dalam Pahang. So Palong dalam Negeri Sembilan. So dia sempadan dua negeri tu. So bini aku drive lah, okey je. Drive. So kalau korang tahu, dekat jalan Palong ni kiri kanan kau bukan sentiasa pokok getah tau. Ada kawasan-kawasan dalam Palong ni yang kiri kanan kau adalah dia kadang-kadang kawasan bukit, kadang-kadang pokok getah, kebun getah, kau akan jumpa kebun getah. Dan kadang-kadang kau akan jumpa bukit. Dia macam mana, korang kalau siapa yang tahulah pernah tengok ladang tembikai. So ladang tembikai kan dia macam, dia ada pokok tembikai kat bawah, tapi dia nampak macam berbatu-batu. Tanah je putih. So kat situ lah kawasan tempat tu macam tu. Dia togel, dia kiri kanan dia bukan hutan. So dekat jalan tu memang lampu tak ada lah, Palong kau tahulah, memang lampu jalan tak ada. Jadi dekat jalan tu, tengah driving, wife aku yang drive. Tiba-tiba daripada jauh kita nampak ada satu motor. Daripada jauh kita nak perasan, sebabnya adalah bila tak ada kenderaan, ada satu motor, lampu motor daripada jauh kau dah perasan. So perasan motor. Pertama sekali waktu aku nampak lampu motor, aku macam selut lah, aku macam gila, memang power lah rider ni kan. Sebab aku cakap dalam waktu macam ni 1-2 pagi kau lalu jalan Palong ni naik motor, memang aku respect gila kat kau lah. Satu. Yang keduanya, aku macam predict macam maybe lah, dan aku terfikir macam maybe orang lokal kot. Tapi bagi aku serius lah, kalau kau lalu Palong tengah-tengah malam, orang lokal pun tak keluar. Diorang tak keluar dekat jalan Palong utama tu, jarang kau jumpa. Jadi ni aku cakap okey lah, tak apalah, power lah brother ni. So dia sebab dia arah bertentangan, jadi makin lama makin dekat. So sampai satu masa
bila betul-betul dah rapat, aku dah tak fokus dekat rider motor ni tau. Apa yang aku fokus adalah, bagi aku ini adalah klimaks gangguan sepanjang trip aku pergi ke Kelantan ni. Sebab aku rasa inilah orang kata kemuncak dia gangguan. Jadi waktu dah rapat dengan rider motor ni tadi, dengan motor ni tadi, apa yang aku nampak adalah rider motor, belakang rider tu ada satu, yang ni aku confirm, seorang perempuan pakai baju jubah, bukan jubah lah, macam kain putih. Sebabnya adalah rider ni dia duduk dekat bawah, yang makhluk dekat belakang ni dia berdiri, jadi dia tinggi. Jadi memang obviously kalau kau tertentang, kau akan nampak macam okay, apa yang tinggi tu? Dia tinggi dan kedudukan dia macam ni, dia tunduk. Dan ini adalah rambut dia, rambut berjora-jora, rambut dia hitam panjang. Okay, so waktu nak selisih tu, sebab motor tu bawa slow dan aku pun tak bawa, wife aku pun tak bawa laju, jalan kecil. Jadi waktu lalu tu, apa aku buat adalah aku pun follow memandangkan apa benda ni, kau pelik tau, kau follow. Jadi waktu aku toleh, bini aku yang tukang drive, sebab aku tak tidur. Aku memang tak tidur, sebabnya aku cuma tak nak memandu, sebab aku tak boleh fokus, tapi aku tak nak, aku teman bini aku. Jadi waktu aku toleh, aku ikut benda tu, dan aku perasan yang bini aku pun tengah macam ni. Dia menoleh, menengok benda tu lah, menengok benda tu. Jadinya aku sampai satu masa aku stop dan aku pandang depan, dan wife aku ni masih terus follow benda tu. Aku pandang depan, jadi aku terus terkejut, memang terkejut beruk lah. Sebabnya adalah kereta aku ni dah papas, dah mengempau masuk ke tempat yang aku cakap kiri kanan aku ni tadi, macam ladang tembikai tu. Kereta aku dah menuju ke arah tu, jadi dah masuk ke tebing jalan, dah ke dalam. Jadi apa yang aku buat, aku tempik, aku macam aku tengking lah macam bini aku macam, sayang, aku macam tu lah, macam keraskan suara, aku tegur dia, dan baru dia tersedar. Dan aku cakap, kereta dah mengempau. Dan bini aku tarik steering, try control balik kereta, tarik balik nak masuk ke jalan raya tu lah. Jadinya sebabnya kenapa aku macam push bini aku, sebabnya pertama ni kereta dah jauh mengempau ke tebing jalan. Yang keduanya adalah selepas daripada jalan tu, sebab yang ni tebing jalan dia masih bertanah tau, batu, dan tak berapa jauh lepas tu dia dah start rumput. Jadi kau faham je lah, bila rumput 2-3 pagi dia berembun, bila berembun rumput ni licin, bila kau tayang kau naik atas rumput tu, dia dah basah, dia akan lagi susah kau nak kontrol. Jadi probability untuk kau babas tu lagi tinggi. Jadinya alhamdulillah bini aku dapat kontrol, naikkan balik kereta tu ke atas jalan. Cumanya kereta aku ni dia ada langgar macam satu benda tau, macam boom. Aku tak pastilah bawah kereta aku kena apa, kena tebing jalan ke kena apa, aku tak pastilah. Tapi bini aku dah gabra. Dia start daripada tu dah kena macam tu, dia dah gabra tau, dia dah tak boleh memandu, dia dah jadi macam menggigit. Aku cakap tak apa, straight terus je. Sebab dia kata macam nak tukar kat situ, macam dia dah tak boleh driving. Aku cakap straight terus. Aku cakap kalau jalan palung utama tu, janganlah kau berani, siang pun kau tak berani nak berhenti tepi. Sebab pertama jalan dia kecil, tebing jalan dia kecil. Yang keduanya adalah tempat dia bahaya. Ini kan pula malam, tengah malam pagi, kau nak berhenti tepi tu. Aku cakap straight je. Jadi straight sampailah ke Pekan Pasir Besar. Sampai Pekan Pasir Besar, kalau korang tahu dekat Pekan Pasir Besar tu dia ada pump station satu, aku tak pasti, tak ingat, BHP rasanya, BHP, dan BHP di sebelah kanan, dan di sebelah kiri tu dia ada macam rasta, ada kedai-kedai makan. Jadi tempat tu meriah sikit tau, berlampu. Jadi kedai makan tu kebetulan buka lagi, aku tak ingat buka rasanya, tapi ada lampu-lampu jalan lah. So aku decide, macam bini aku cakap stop situ dan turun, aku nak tengok kereta. So aku pun tinjau bawah kereta, tengok condition. Of course tak nampak lah, tengah malam kan, tak dapat tengok detail lah. Tapi aku macam tengok tak ada benda pelik lah, tak adalah kata tiba-tiba minyak menitik-nitik ke apa ke. So aku cakap condition kereta masih okey lah. Dan daripada situ aku cakap dengan bini aku, tak apa, biar aku yang drive, sebab bini aku dah tak boleh drive, dia dah menggigil, dia dah tak tentu lah. Dan jalan daripada Pasir Besar tu nak sampai ke Masjid Tanah tu boleh tahan juga, sebab kau nak lalu Gemencih apa semua tu, jalan tu boleh tahan. Jalan kampung kan, jalan yang macam hutan. Jadi aku tahu kondisi bini aku ni tak berapa okey. Jadi jadinya kat situlah
aku cakap yang kisah ketiga ni adalah kemuncak. Sebabnya yang ketiga ni dia memang dia terus tunjuk. Dan aku tak tahulah dia ganggu tidak yang rider motor ni tadi, tapi yang aku pasti adalah dia memang nak ganggu kita orang. Dia memang nak ganggu akulah, sebabnya rider motor tu tak tahu pun, dia tak nampak apa-apa pun. Yang nampak jelas adalah kita orang yang daripada seberang jalan yang setentang dengan dia. Memang jelas nampak benda tu dan gangguan lah bagi aku, sebab sampai bini aku nak babas semua kan. So itulah kisah ketiga aku. Daripada ketiga-tiga kisah ni tadi, apa yang dapat aku simpulkan adalah nasihat akulah kepada korang-korang yang memandu ni kan. Pertamanya of course lah, kau nak jalan tu kau plan. Kalau kau tahulah, kau plan trip kau kena kaji dulu jalan yang kau nak lalu. Kalau kau nak buat trip macam ni lah, kau kena kaji dulu jalan-jalan yang kau nak lalu ni. Lepas tu daripada segi persiapan kau, equipment kau, in case ada apa-apa emergency berlaku dalam perjalanan ke apa ke, kau ready lah. Satu. Yang keduanya bagi akulah, untuk kau bila kau menghadapi gangguan-gangguan macam ni dalam trip ni kan, dia sebenarnya benda-benda ni belum pernah dengar lagi orang kena isap darah ke apa ke, dia nak bunuh kau cara macam tu kan. Tapi memang dia ni, macam kita tahulah, dia memang dah janji dengan Allah yang memang dia akan ganggu umat Nabi Adam ni kan, manusia ni kan. Jadi ni dia nak apa tau, bila berlakunya daripada 3 kisah ni tadi, yang aku perasan dia memang nak bunuh ataupun nak ganggu kau punya fokus kau dengan cara macam tu. Dia kacau-kacau macam tu kan. Macam contohnya yang first tadi, aku nampak apa, lembu tu. So bila kau kena break emergency, kalau kata kau speeding, memang of course lah benda tu boleh jadi sampai tahap kau mungkin kau elak lembu tu dan kau tarik steering kau langgar pokok getah ke apa ke, dan mungkin akan jadi kecederaan ataupun meragut nyawa lah. Jadi sebenarnya lembu tu illusion. Contoh satu, gangguan macam tu. Yang keduanya mungkin kalau kata bila contoh terserempak dalam kisah aku yang kedua tadi kan, kau nampak benda macam tu, mungkin ada separuh orang dia akan, contoh lah kalau orang tak kuat semangat, dia akan gabra, dia akan macam, dia tak tahu nak kontrol macam mana. Itu yang ketiga tu pula, kalau kata aku kebetulan waktu tu bini aku yang memandu, kalau aku tak tegur secepat mungkin dan aku tak perasan yang kereta tengah tebam, maksudnya tengah kita panggil apa, mengempau ke tepi, mungkin aku akan terus masuk ke dalam ladang, accident lah, masuk ke dalam ladang tu dan tak tahu apa jadi dengan aku dan family aku dan anak-anak aku. So benda ni kalau kau perasan, dia memang nak bagi engkau cedera ataupun meragut nyawa, disebabkan kau hilang fokus tadi. Dia lekakan kau dengan cara macam tu. Jadi nasihat aku, pertama, waktu tu kau plan perjalanan kau. Yang keduanya, kalau kau tahu kau nak lalu tempat-tempat macam ni kan, of course, pertamanya badan kau kena steady, badan kau memang dalam keadaan kau ready, kau bertenaga, kau fokus. Yang keduanya, kalau boleh janganlah bagi orang yang orang kata apa, kita panggil apa, lemah semangat memandu. Sebab takut dia orang bila dia orang jumpa benda macam ni, dia orang terus hilang fokus, dia orang terus panik. Itu yang boleh datangkan kepada kemalangan ke apa. Sebab benda-benda ni memang itu yang dia nak. Dia nak ganggu kau, dia memang nak macam tu, dia nak kau kemalangan. Jadinya kalau kau jumpa terus panik, itu yang jadi kita dengar kes-kes dekat jalan-jalan sunyi macam ni, banyak kemalangan berlaku, yang dia terbabas ke apa ke. Sedangkan kita tengok jalan elok je, jalan besar, jalan ni, tapi sebabkan gangguan-gangguan macam tu, lintasan-lintasan macam tu menyebabkan kau hilang fokus dan kau mengelak dia, kau langgar benda lain dan berlakulah kemalangan meragut nyawa. Jadi kat situ je lah kisah aku, 3 kisah seram misteri yang berlaku pada aku dalam satu perjalanan, satu trip. InsyaAllah di video-video akan datang aku akan share lah, sebab aku ada beberapa banyak lagi lah kisah-kisah seram misteri yang berlaku kat aku. Cumanya untuk video kali ni aku share 3 kisah misteri, 3 kisah seram yang berlaku pada aku dalam satu perjalanan, satu trip. Okey, sekian. InsyaAllah jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Thank you for watching channel Papa. Like, share, dan subscribe. Bye bye.